Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah agar kurniakan kepada kami ilmu yang berguna dan rezekikan kepada kami rezeki yang baik dan terimalah segala amalan kami, dan kami memohon supaya janganlah amalan-amalan baik kami tertolak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan kehendaknya, dengan keredaannya, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi pagi ini bagi membicarakan basic ilmu nahwu. Jadi minggu lepas kita kembali kepada buku kita. Nanti saya surahkan dia punya buku kita, iaitu pada muka surat 17. Pada muka surat 17. 29. Saya okey. Kita berhenti pada muka surat 17. Itu membicarakan tentang fa'il majhul dan fa'il maklum. Fa'il majhul, fa'il maklum. Jadi fa'il maklum itu adalah fa'il yang diketahui dia punya fa'il, pembuat dia. Manakala fa'il maklum, fa'il yang tidak diketahui pembuatnya, tetapi kita ketahui yang dibuat. Jadi di dalam dia punya perkataan dia, kalau maklum bagi dia qatala. Qatala tu maknanya dia telah buat, yang bermaksud kita tahu dalam qatala dia punya fa'il. Qatala yaqtulu, maknanya qatala telah buat, yaqtulu tentang ataupun akan buat. Dan kita tahu siapa yang membuat. Dalam kataan qatala ini, pembuat dia adalah
wa. Wa adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Jadi makna penuhnya qatala ialah seorang laki-laki telah buat. Telah bunuh. Seorang laki-laki telah membunuh. Ia qatulu seorang laki-laki yang sedang ataupun akan. Tetapi kalau sekiranya fa'il majhul, kalau majhul ialah daripada qatala jadi kutila. Qatala jadi kutila. Baris off tu dinaikkan ke atas jadi ku, kemudian baris ta tu diturunkan ke bawah. Jadi lam tu adalah menandakan dia madhi. Jadi fa'il untuk membuat fa'il majhul, jadi kita sabdu, kita domahkan huruf qaf ataupun huruf fa dia, kemudian huruf ain dia kita ke bawahkan. Jadi kutila. Kutila maknanya dibunuh. Maknanya dia tak tahu siapa yang membunuh, tapi tahu siapa yang kena bunuh. Yang kena bunuh dalam ayat ini ialah dia punya naib fa'il. Kalau dalam maklum dia ada fa'il. Kalau dalam majhul dia tak ada fa'il tapi dia ada naib fa'il. Naib fa'il adalah ganti kepada fa'il. Begitu perkataan daraba. Daraba maknanya pukul. Tapi kalau sekiranya kita nak tukar kepada majhul, dia dipukul jadi duriba. Jadi domahkan dia punya dad, kemudian baris ke bawahkan dia punya huruf di tengah, kemudian ba tu baris atas kerana dia adalah madhi. Manakala dia punya mudarat dia yudrabu. Yudrabu. Jadi ra tu dinaikkan ke atas. Jadi kalau kita perhatikan majhul ni, semua dia punya ain dia baris atas. Duriba yudrabu. Futiha telah dibuka, yaftahu. Ulima yu'lamu. Jadi semua dia punya ain dia dinaikkan ke atas. Manakala maklum dia boleh masa dia berbaris bawah, boleh masa baris atas dan juga boleh dia domah. Kalau kutila dia punya ta dia tu atau ain dia tu berbaris domah. Tetapi apabila ditukar kepada majhul, semuanya baris atas. Di sini kita tengok ta baris atas, ra baris atas, ta ini pun baris atas, kemudian la ni pun baris atas. Itulah cara kita nak tukarkan daripada fa'il maklum kepada fa'il majhul. Yang itu kita telah bincang minggu lepas. Jadi sekarang ni fa'il berdasarkan huruf penyusunan sahih dan mu'tal. Sahih ni maknanya adalah fa'il, ini ulangan yang dulu ni. Fa'il yang tidak mengandungi alif wa ya ataupun tidak mengandungi huruf mu'tal. Huruf mu'tal tu alif waw ya. Jadi mana-mana perkataan yang tidak mengandungi huruf mu'tal, maka dia adalah dinamakan sahih. Jadi fa'il sahih. Contoh di sini kataba akala. Kataba akala. Akala tu maknanya dia telah makan. Jadi ini hamzah, bukannya huruf mu'tal. Yang huruf mu'tal tu alif. Ini huruf hamzah. Begitu juga dengan kataba. Kataba dia telah menulis. Siapa dia tu? Seorang laki-laki telah menulis. Ia ini akala, seorang laki-laki telah makan. Jadi tidak mengandungi huruf sakit. Huruf sakit alif wa ya. Yang ini bukan alif. Ini hamzah. Hamzah duduk di atas alif ataupun hamzah berumah alif. Jadi itu adalah huruf sahih. Manakala huruf mu'tal, huruf sakit, yang mana dia mengandungi huruf sakit. Sama ada satu ataupun dua. Tak ada huruf sakit tiga, tak ada. Kalau huruf sakit tiga-tiga matilah. Tiga huruf semua sekali, semua sakit, maka matilah. Jadi tak ada. Yang ada cuma satu ataupun dua. Jadi huruf sakit tu
Contoh di sini dia bagi sara. Sara, alif ni. Sad, ra, asa, alif, ra. Alif ni adalah huruf sakit. Jadi sara. Sara maksud dia menjadi. Tapi dia dipanggil huruf sakit kerana di dalam ejaannya ada mengandungi huruf alif atau waw atau ya. Sebagai contoh lagi, rama. Rama maknanya melompat, melempar. Dalam ejaan dia ada huruf sakit, iaitu ya. Rama, ya. Ya ni tak diberi baris. Jadi, tak diberi baris ketika dia marfu'. Ketika dia dhammah, dia tak beri baris. Tapi ketika dia baris dhammah, baris atas, dia bubuh baris. Tapi kalau ketika dia mati, dibuang. Jadi ya ni, ataupun huruf sakit ni, pada huruf yang terakhir, sebagai contoh Roma, sepatutnya Romaya. Tapi apabila dia dhammah ataupun dia marfu', maka tidak dibariskan. Tapi apabila ya ni baris atas, dibariskan. Tapi apabila ya ni baris mati, dibuang. Huruf ya tu dibuang. Wujud perkataan khosiyah. Khosiyah maknanya takut. Ini fa'il madi. Jadi begitu juga waqaya. Waqaya ni maknanya menjauhi ataupun memelihara. Kalau jauh maknanya makin jauh. Ini bukan makna makin jauh, ini menjauhi maknanya memelihara. Waqaya. Waqaya maknanya memelihara atau di sini dikata menjauhkanlah, tapi sebenarnya memelihara. Kemudian kata akala mengandungnya alif, tidak. Bukankah kata akala mengandungnya alif? Tidak. Sebab hamzah ni tidak dianggap sebagai huruf sakit. Dia bukan alif, tapi dia hamzah. Oleh kerana itu dia bukan huruf sakit. Dia adalah huruf sihah. Jadi contoh yang dibagi pada muka surat ini, pada muka surat berapa ni? 18 ni, akala. Akala maknanya dia seorang laki-laki telah makan. Kemudian qoma. Qoma ni adalah berdiri. Dalam kataan qoma ni ada huruf sakit. Mana sakitnya? Ada alif. Qoma. Ini alif, bukan hamzah. Yang ini hamzah, bukan alif. Kalau hamzah, dia huruf sihat. Kalau alif, dia huruf sakit. Begitu juga perkataan sa'ala. Sa'ala maknanya bertanya. Jadi ini hamzah. Oleh kerana dia hamzah, dia bukan huruf sakit. Dia huruf sihat. Dan dia punya contoh dalam ini, qala. Jadi huruf sakitnya adalah alif. Yang bermaksud dia telah berkata. Dia itu siapa? Dia itu seorang laki-laki. Jadi maknanya seorang laki-laki telah berkata. Tapi perkataan qala ini termasuk dalam perkataan yang mempunyai huruf sakit. Ataupun kita katakan fa'il mu'attal, fa'il yang sakit. Begitu qara'a. Qara'a hamzah di ujung. Hamzah bukan huruf sakit, maka dia adalah huruf sihah. Manakala soma. Soma adalah huruf mengandungi huruf sakit yang bermaksud puasa. Dia telah berpuasa. Seorang laki-laki telah berpuasa. Jadi dia punya gambar rajah ini ataupun daftar ini menunjukkan perbezaan antara alif dengan hamzah. Jadi hamzah tak sama dengan alif. Alif tak sama dengan hamzah. Alif dianggap sebagai huruf sakit, manakala hamzah tidak huruf sakit. Jadi buat apa kita nak tahu tentang sahih dan mu'tal ni? Apa makna fa'al? Kita tahu fa'il itu sakit dan juga sihat. Jadi fa'il mu'tal mengandungi tasrif pola perubahan yang tidak mengikut kaedah. Jadi kalau fa'il sahih, dia punya kaedah tasrif dia mengikut kaedah. Macam huwa, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi dia ikut kaedah. Tetapi huruf sakit dia tak ikut kaedah. Ini berbeza dengan fa'il sahih yang polanya berubah seragam. Dan
dengan mengetahui satu fi'il mengandungi huruf ilah atau huruf sakit, maka kita dapat teliti di dalam melakukan perubahan dari satu bentuk kepada bentuk tasrif yang lain. Itulah supaya kita tahu bagaimana kita nak menukarkan dia punya tasrif. Tasrif lughawi. Tasrif lughawi ni apa dia? Tasrif lughawi itu mengandungi fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Lepas tu mazda, lepas tu isim fa'il, isim maf'ul, lepas tu isim zaman, isim makan dan isim tempat. Itu adalah yang kita panggil tasrif lughawi. Jadi untuk nak tahu itu, kita kena tahulah yang ini fa'il madhi, fa'il sihat ke ataupun fa'il sakit. Kalau fa'il sakit, di dalamnya ada mengandungi salah satu daripada alif ya. Alif yang berharakat disebut dengan hamzah. Okey. Sebagai mad. Perhatian. Okey. Itu kita mengulang yang dulu. Yang kita belajar dulu tentang tasrif dulu. Hari ini kita pergi kepada isim. Jadi isim ini adalah fokus kita di dalam ilmu nahwu. Fokus kita dalam ilmu nahwu lah tentang isim. Jadi isim ni makna apa? Maknanya nama. Isim maknanya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Isim. Bismi. Bismi itu dengan nama. Jadi isim ni maknanya nama ataupun kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim tu dia punya tasrif, dia punya apa? Dia punya penerangan dia adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, iaitu kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya walam taktarin bi zaman dan tidak melibatkan masa. Nama adalah mengandungi makna pada perkataan itu sendiri dan dia tidak melibatkan masa. Masanya itu maksudnya telah akan, dia telah makan. Itu menunjukkan masa. Dia sedang makan. Itu menunjukkan masa. Tetapi ini dia tidak menunjukkan masa. Jadi perkataan yang tidak menunjukkan, dia ada makna tetapi tidak menunjukkan zaman ataupun masa. Jadi itu kita panggil dia isim. Dari definisi di atas, definisi ini tadi, kita mengetahui bahawa isim merupakan lawan kepada fa'il. Fa'il ada masa, manakala isim tak ada mengandungi masa di dalam makna dia. Jadi dia merupakan lawan dari segi keterkaitan ataupun dari segi berkenaan dengan waktu. Maknanya perkataan isim dia tidak mengandungi waktu. Berbeza dengan fa'il. Fa'il kita sebut istiqbal sebagai contoh. Itu sudah ada mengandungi makna. Ada mengandungi makna dan masa. Masa dia bila? Istiqbal maknanya akan datang. Kalau kata yaf'alu. Yaf'alu maknanya dia sedang buat. Ataupun akan buat. Dah ada makna dalam tu. Makna yang menunjukkan waktu. Kalau fa'ala saja, dia menunjukkan waktu. Waktu bila? Waktu yang lepas. Sebab dia fa'al madhi. Jadi sekarang ni perkataan tu tidak ada mengandungi makna zaman. Makna waktu. Contoh dia bagi di sini Zaidun. Zaidun ni artinya Zaid. Nama orang lah. Jadi dipanggil isim alam. Nama orang ni dipanggil isim alam. Nama orang. Jadi Zaid, orang nama Zaid, dia tak ada mengandungi waktu. Tak adalah akan ke telah ke tak ada. Itu makna nama. Isyarah. Ataupun isim isyarah. Isim isyarah tu makna isyarat lah. Isyarat makna tunjuk. Jadi isim tunjuk. Isim tunjuk contohnya haza. Haza. Haza pun tak ada mengandungi waktu. Jadi dia adalah isim. Namanya isim isyarah. Atau bahasa kitanya isim tunjuk. Itu, ini, itu adalah isim tunjuk.
Kemudian ana. Ana maknanya saya. Saya ni maknanya dhamir, ganti nama orang yang pertama. Jadi ganti nama dhamir nama dia. Dhamir itu pun dia anggap sebagai nama kerana dia ada makna tetapi tidak ada mengandungi waktu di dalamnya. Tak ada menunjukkan zaman. Jadi apa tanda isim? Isim ada banyak tanda. Di antara tandanya adalah sebelumnya ada alif lam. Jadi kalau perkataan tu ada alif lam depannya, maknanya itu isim itu. Bukannya fa'il, bukannya huruf. Bila ada alif lam depannya. Sebagai contoh macam sini. Al-kitabu. Al-kitabu ada alif lam. Al-kitabu maknanya dia adalah ada alif lam. Asal ada alif lam tu maknanya lepas alif lam tu mestilah isim. Tak boleh perkataan lain. Itu dia tanda dia. Al-Quranu. Al-Quranu adalah Al-Quran. Maknanya nama. Nama kitab suci Al-Quran. Ada alif lam. Cuma perhatikan bahawa kalau ada alif lam pangkalnya, baris hujungnya tidak boleh bagi tanwin. Tak boleh baca Al-Kitabun. Salah. Ataupun Al-Quranun. Salah. Sebab di depannya ada alif lam. Apabila alif lam di depannya, maka dia tak boleh berkongsi dengan tanwin. Kalau tak ada alif lam, kita kata kitabun. Kenapa bun tanwin? Sebab dia satu. Dia tidak ada alif lam. Dia tidak makrifah. Tetapi apabila ada alif lam, maka baris hujungnya satu saja. Tak boleh tanwin. Al-Kitabu, Al-Quranu. Itu satu tanda. Dan tanda yang kedua, bertanwin. Kalau perkataan itu ada tanwin, mestilah dia adalah isim. Dia bukan fa'il. Jadi, semua kata dalam bahasa Arab yang berharakah tanwin di hujungnya, tanwin sama ada dalam bentuk dhamatain, ataupun fatahain, ataupun kasratain, maknanya sama ada dhammah 2, bawah 2, atau atas 2, maka itu menunjukkan tanda perkataan yang berbaris 2 itu adalah isim, bukan fa'il. Kemudian tanda yang ketiga, tanda dia duduk lepas huruf jar. Jadi kataan yang duduk di lepas huruf jar itu adalah isim, bukan fa'il, bukan haraf. Huruf jar sebagai contoh di sini min dan ila. Jadi dalam ayat ni sirtu minal masjidi ila baiti. Jadi sirtu inilah fa'il madhi, iaitu aku telah berjalan. Min ni adalah huruf jar. Min masjidi daripada masjid ila baiti ke rumah saya. Jadi apabila perkataan itu duduk selepas min, iaitu huruf jar, jadi lepas tu mestilah isim. Jadi dalam ayat ini, min, huruf jar, pada ada alif lam lagi. Jadi ada dua tanda di sini. Tanda min dan tanda alif lam menunjukkan masjid itu adalah nama, bukannya fa'il. Jadi masjidi. Kemudian setiap lepas huruf jar, huruf nama itu mestilah bagi bawah. Jadi dalam hal ini nama daripada masjid. Jadi masjid ni mesti bagi bawah. Sebab apa bagi bawah? Sebab depannya ada huruf jar. Jadi huruf jar ini membariskan nama selepasnya. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan, setiap perkataan yang berbaris bawah hujungnya, dia adalah isim. Dia tak boleh nama. Dia tak boleh perbuatan. Dia tak boleh fa'il. Dan dari sini minal masjidi. Sebab apa masjidi? Sebab lepas huruf jar. Begitu ya di sini. Al-bait. Al-baiti. Al-baiti ni, ti ni adalah berbaris bawah. Kenapa dia berbaris bawah? Kerana depannya ada ilah. Jadi oleh kerana ilah ini adalah huruf jar, maka baris bawah isim selepasnya, baris
baris baris akhir perkataan adalah mesti bagi bawah. Macam tadi, masjidi dal ni bagi bawah. Baiti ta ni bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Kerana depannya ada ilah. Ini menunjukkan lepas baris ilah, lepas baris min adalah mesti isim. Tak boleh fa'il. Itu tanda dia isim. Kemudian bagi beginner, pemula, setidaknya harus memahami pembahagian isim mengikut. Jadi isim ni banyak pembahagian dia. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah 1, 2, 3. Iaitu mufrad 1, tasniyah 2, jamak 3. Maknanya kalau mufrad tu single lah. Kalau tasniyah atau saniyah ataupun 2, maknanya 2. Tasniyah tu makna 2. Kalau jamak tu lebih dari 2. Jadi 1, 2 dan lebih dari 2 maknanya 3 ke atas. Itu adalah dipanggil jamak. Itu isim berdasarkan pada bilangan 1, 2, 3. Kemudian yang keduanya isim berdasarkan kepada jenis jantina, iaitu muzakkar dan muannas. Jadi setiap isim tu mesti sama ada muzakkar ataupun muannas. Baik orang, baik benda. Ada masa muzakkar, ada masa muannas. Jadi isim ada muzakkar, ada muannas. Kemudian isim ditinjau dari segi pengkhususan, iaitu makrifah dan nakirah. Makrifah ni ada alif lam depannya dan nakirah ni tak ada alif lam. Depannya tak ada alif lam. Nakirah biasanya ada ta marbutah. Itu dari segi pengkhususan makrifah dan juga nakirah. Jadi makrifah ini bukan saja ada alif lam depannya, tetapi masuklah nama-nama yang dipanggil nama makrifah. Nama yang khusus. Makrifah ni yang diketahui ataupun yang usul. Manakala nakirah ni yang umum. Yang umum maknanya dia tak ada alif lam dan juga biasanya sesudahnya ada ta marbutah. Kemudian jangan keliru dengan ta marbutah untuk muannas. Itu satu hal lagi. Kemudian isim ditinjau dari segi penerimaan tanwin, iaitu masrif ataupun ghairul masrif. Iaitu boleh di i'rab dan tak boleh di i'rab. Ataupun dalam kataan lainnya, dia boleh menerima tanwin ke atau tidak. Sama ada perkataan tu boleh menerima tanwin ataupun tak boleh menerima tanwin. Itu dari satu pembahagian. Kemudian yang kelima, isim dari perubahan kata akhir, iaitu mu'rab dan dia mabni. Kalau mabni, dia tak boleh nak i'rab lah sebab dia mabni. Kalau mu'rab tu yang boleh berubah. Boleh ada masa baris atas, ada masa baris bawah dan ada masa baris dhammah. Itulah dia punya 5 pembahagian isim. Isim dari segi bilangan, isim dari segi muzakkar dan muannas, isim dari segi makrifah dan nakirah, isim dari segi ghairul masif, ghairul syarif dan juga ghairul mansarah, maknanya tak boleh disarahkan, tak boleh diubah, dan yang boleh diubah. Ia ini mu'rab dan mabni dari segi baris dia. Ini dari segi perkataan dia. Jadi isim itu ada banyak pembahagian. Yang diberi di sini ada 5 pembahagian, iaitu dari segi jumlah, dari segi jantan betimna, dari segi khusus dan umum, dan dari segi boleh diubah dan tak boleh ubah, dan dari segi baris berubah dan baris tidak berubah. Itu 5 jenis isim ataupun pembahagian isim. Jadi sekarang kita pergi kepada isim yang dari segi bilangan. Bilangan dia mufrad. Mufrad tu maknanya single. Tasniyah tu maknanya 2. Jamak maknanya banyak. Jadi isim mufrad.
Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya macam muslimun. Muslimun ni maknanya seorang laki-laki muslim. Muslimun. Kalau seorang perempuan muslim, muslimatun. Jadi belum mufrad ni dia boleh tanwin. Hujungnya tanwin. Sebagai contoh sini. Seorang laki-laki Islam, muslimun. Dan kalau dah muslimun maknanya ada domah, dua domah di sini, maka depannya tak ada alif lam lah. Kalau ada alif lam, tak bolehlah sebut muslimun, kena sebut al-muslimu. Buangkan dia punya tanwin dia. Itu juga muslimat. Muslimat ni maknanya seorang perempuan muslim. Dan dia punya tulisan dia muslimatun. Ini seorang. Tetapi kalau kita berbuah alif lam, jadi apabila alif lam di sini, al-muslimatu. Itu mufrad juga. Walaupun dia ada alif lam atau dia tak ada alif lam, tapi maksud dia seorang, satu, mufrad. Jadi sama ada dia punya tanwin ataupun tak ada tanwin, dia tetap bermakna satu. Al-muslimu dengan al-muslimun maknanya seorang laki-laki muslim. Kalau muslimatun dengan muslimatu adalah seorang perempuan. Tapi kalau ada alif lam maknanya dia khusus. Kalau tak ada alif lam dia adalah nakirah. Makrifah dengan nakirah. Dan itu nama orang. Kalau nama benda pula, kitabun. Kitabun ataupun al-kitabu. Jadi dua-dua itu betul. Al-kitabu maknanya kitab itu. Kalau kitabun, kitab. Umum. Jadi tanda umumnya adalah dia punya tanwin kat ujung dia. Qalamun. Qalamun maknanya pen. Sebatang pen. Tapi kalau sekiranya pen itu, maka dia al-qalamu. Al-qalamu maknanya pen itu. Tapi tetap sebuah pen. Tapi yang khusus. Kalau qalamun saja, umum. Qalam, pen. Kemudian, tasniyah. Tasniyah ni maknanya dua. Dua. Jadi Arab ni dia ada bahasa dua. Bahasa Inggeris, satu, jamak. Bahasa Melayu pun, satu. Melayu ni jamak tak? Melayu ada apa? Ulangan. Buku, buku-buku. Kereta, kereta-kereta. Itu Melayu lah. Jadi ada satu, ada jamak. Jamak diulang. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab dia tidak ulang. Tapi dia menggunakan perkataan perkataan dua. Perkataan dua ni kalau pada benda ni ditambah dengan alif nun bagi bawah. Jadi ini adalah istilah yang agak sulit untuk ditemukan pada bahasa kita. Kerana dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu dikira jamak. Itu bukan bahasa Arab lah. Itu bahasa selain pada Arab lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Namun tidak demikian bahasa Arab. Bahasa Arab ada istilah yang makna dua, iaitu tasniah. Tadi adalah maksud dua. Barangkali untuk mendekati maksud tasniah ni adalah kita ganda-ganda lah. Buku jadi buku-buku. Buku-buku yang baru. Jadi itu adalah menunjukkan ganda lah. Banyak. Tapi ganda ni di sini maksudnya tasniahnya sebut dua. Bukan ganda itu maksudnya banyak. Jadi istilah jamak dalam bahasa Arab bukan makna lebih dari satu. Tapi jamak dari segi bahasa Arab lebih daripada dua. Kalau lebih daripada satu maknanya dua. Dua dipanggil tasniah. Kalau lebih daripada dua, itu dipanggil jamak. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil jamak. Lebih daripada dua. Satu yang bermakna dua ataupun ganda disebut dengan tasniah ataupun musanna. Musanna ataupun tasniah maksudnya sama. Tasniah dengan musanna maksudnya dua.
Jadi sama ada digunakan istilah tasniyah daripada perkataan isnai ataupun musanna. Musanna pun daripada perkataan yang sama, tapi ini adalah dia punya mazdar. Jadi maksudnya dua, duaan. Contoh dia bagi di sini macam muslimin. Kalau satu muslimun, satu muslim, muslimun. Tetapi kalau dua, tambah alif nun bagi bawah. Jadi muslimani. Muslimani. Kalau dua orang muslim. Kalau seorang muslimun. Kalau dua, muslimani. Tambah alif nun bagi bawah. Begitu juga dengan muslimat. Muslimat seorang. Kalau dua, muslimatani. Tambah alif nun. Itu yang dikata mengikut kaedah tu. Jamak ini mengikut kaedah kerana dia kalau dua, tambah alif nun bagi bawah. Jadi dua orang muslim. Kemudian dia boleh dalam bentuk marfa'. Kalau marfa' maknanya muslimatani ataupun muslimani, itu dalam bentuk dia marfa'. Tetapi kalau dalam bentuk dia mansub dan juga jar, majrur, maka kita gantikan alif nun tu dengan ya. Jadi muslimani. Jadi tempat alif tadi kita gantikan dengan ya, menunjukkan dia mansub ataupun dia majrur. Kalau pada perempuan, muslimataini, menunjukkan dua. Tapi dua dalam bentuk mansub ataupun jar. Jadi muslimataini. Kalau pen pula, qalamani, tambah alif nun juga. Kalau ini orang tambah alif nun, ini pun tambah alif nun. Jadi qalamani. Kemudian kitabani, menunjukkan dua kitab. Qalamani maknanya dua pen, kitabani menunjukkan dua kitab. Tambah alif nun bagi bawah. Jangan bagi atas, bagi bawah. Ataupun dalam bentuk mansub dan jar, qalamaini. Jadi tambah ya nun. Patutnya alif tapi tambah ya nun. Kalau marfa' alif. Kalau ya sama dia mansub ataupun jar. Ataupun kitabaini. Kitabaini pun adalah buangkan alif dia, ganti dengan ya dalam keadaan mansub ataupun dalam keadaan jar. Jadi yang ini kena perhatilah. Kalau alif ni maknanya dia marfa'. Kalau ya ni maknanya dia jar ataupun dia mansub. Jadi qalamaini. Itu dalam bentuk dua. Kalau jamak pula, jamak terbagi pada dua. Maaf, ada gangguan. Jadi jamak terbagi pada dua. Bukan dua, tiga. Maaf. Jamak kita ada tiga. Yang pertama kita panggil jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni maknanya jamak untuk lelaki Islam. Lelaki. Jamak untuk lelaki. Jadi jamak muzakkar salim ni, kalau sekiranya dia satu saja, kalau dia dalam keadaan marfa' wa nun, muslimuna. Kalau dalam marfa'. Dalam marfa' makna bagi dhammah. Jadi bagi dhammahnya dengan wa nun. Wa nun bagi atas. Kalau satu muslimun. Kalau jamak banyak muslimuna. Tambah wa nun. Nun bagi atas. Bukan bagi bawah. Ataupun muslimina. Muslimina di dalam keadaan jar ataupun mansub. Bagi atas ataupun bagi bawah. Kalau dia berbagi bawah, dia digunakan dengan ya nun. Jadi muslimina. Ini dalam keadaan jar ataupun mansub. Manakala dalam keadaan marfa' muslimuna. Muslimuna tu maknanya dia adalah dalam keadaan marfa'. Ataupun dalam istilah nahwunya subut nun. Ada nun tu. Jadi kita dari sini kita dapat satu kaedah yang mana kalau tambah dua alif nun
ataupun ya nun. Kalau tambah 3, ya alif nun ataupun ya nun dalam keadaan marfu', dalam keadaan mansub dan dalam keadaan jar, tambah ya nun. Kemudian kalau banyak jamak, tambah wa nun dalam keadaan marfu' dan ya nun dalam keadaan mansub dan juga jar. Dalam keadaan bagi atas atau bagi bawah. Sama ada bagi atas, bagi bawah, dia diganti dengan ya nun bagi atas apabila dijamak. Tetapi kalau di dhammah, wa nun. Jadi muslimuna maknanya dia ramai muslim, lebih daripada 3 ke atas, dan dia dalam keadaan marfu'. Itu jamak muzakkar salim. Lagi satu jamak yang kedua, jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ni lawan kepada muzakkar salim. Jamak muzakkar salim untuk lelaki-lelaki, kemudian jamak muannas salim untuk perempuan. Jamak muannas salim bentuk dia tidaklah tambah ya nun atau wa nun, tapi tambah alif ta. Jadi kalau muslimat, muslimatun 1. Kalau 2, muslimatani 2. Kalau ramai, muslimatun. Bukan tambah wa nun, bukan tambah ya nun, tapi tambah alif ta. Muslimun, muslimat, muslimatun. Jadi muslimatun tambah alif ta. Asalnya ada ta marbutah, bukakan ta marbutah tu jadi ta terbuka. Jadi muslimatun. Itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Itu jamak yang kedua. Jamak yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir ni problem sikit. Pasal dia tak ikut formula. Kalau yang atas ni ikut formula, apabila 1 tanwin ataupun apabila 1 satulah. Apabila 2 tambah alif nun. Apabila banyak tambah wa nun. Tetapi apabila jamak taksir ini, taksir ni maksudnya pecah. Jamak pecah, jamak tak ikut aturan. Tak ikut aturan macam mana? Kalau yang ini tambah wa nun. Kalau jamak muannas salim tambah alif ta, itu di peraturannya. Tapi yang ini dia tak ikut macam tu. Dia tidak sebagaimana jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, hanya kita tambah huruf hujungnya, tapi yang ini tidak. Yang ini berbeza. Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Maknanya dia tak ada formula lah. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati. Seperti pen, buku, pintu dan sebagainya. Untuk benda. Contohnya kutubun. Daripada kitabun 1. Kalau 2, kitabani. Kalau banyak, bukan kitabun. Salah. Tapi kutubun. Kutubun ni adalah kitab-kitab jamak pada kitabun. Kitabun. Kalau aklam, aklam ni jamak kepada qalamun. Qalaman 1. Kalau 2, qalamani 2. Kalau banyak, aklam. Bukan aklamun. Bukan tambah wa nun. Tidak. Sebab dia duduk di dalam jamak taksir. Jamak taksir ni untuk benda, buku dan sebagainya. Akan tetapi ada juga jamak taksir yang bukan daripada bukan kata benda saja. Jadi oleh itu dia terbagi kepada 2. Jamak taksir bukan untuk benda. Jamak taksir ni pada umumnya adalah untuk benda. Kalam, kitab dan sebagainya benda. Tetapi jamak taksir ni ada juga jamak taksir bukan untuk benda tetapi untuk lil akil. Lil akil ni jamak taksir lil akil, maknanya jamak taksir untuk benda yang ada fikiran. Yang ada fikiran siapa dia? Manusia lah. Jadi bukan untuk manusia, tapi untuk jamak taksir lil akil, untuk makhluk yang ada fikiran.
Jadi fikiran ni manusia lah. Binatangnya ada fikiran tapi otak dia tak boleh memikirkan sebagaimana manusia berfikir. Jadi di antara yang termasuk dalam jamak taksir lil akil adalah rajulun. Rajulun ni laki-laki. Laki-laki ni ada otak, ada fikiran. Tapi perkataan rajulun itu termasuk dalam jamak taksir. Jamak taksir jadi rijalun. Rajulun seorang, rijalun ramai laki-laki. Kalau rajulun seorang. Tapi kalau ramai rijalun. Tidak boleh kita kata rajulun seorang laki-laki, kalau banyak rajulun. Salah. Tak betul. Jangan tambah wana. Tak betul sebab dia termasuk dalam jamak taksir. Rajulun. Maknanya dia bukan benda. Dia adalah manusia. Dia ada otak. Jadi walaupun dia ada otak, dia termasuk dalam kelas kategori jamak taksir. Kenapa? Yang itu kita tak boleh nak cari. Kenapa? Sebab orang Arab menggunakan cara macam tu. Jadi bahasa Arab ni bergantung kepada kebiasaan orang Arab bercakap. Jadi kalau seorang laki-laki rajulun, seorang kalau ramai rijalun. Ini kena hafalah. Kena hafalah. Yang mudahnya hafalah. Tapi dia ada kaedah. Tapi kaedah dia memeningkan kepala lah banyak sangat. Kemudian Nabi. Nabi pun lagilah berakal. Cerdik lagi. Ini Nabi. Itu kalau seorang Nabi. Kalau banyak Nabi, Anbiya. Anbiya. Bukannya jamak muzakkar salim. Tak boleh guna jamak muzakkar salim untuk perkataan Nabi. Dia adalah Anbiya. Anbiya itu adalah jamak. Nabi-nabi. Jamak kepada nabi-nabi. Tapi jamak taksir lil akil namanya. Jamak taksir lil akil. Untuk yang berotak, yang berfikir. Begitu Rasul. Rasulun. Rasulun ni sangatlah berfikirnya. Rasul sangatlah cerdiknya. Dia menyampaikan wahyu daripada Allah kepada manusia. Tetapi jamak dia jamak taksir. Jamak taksir lil akil. Iaitu daripada perkataan Rasulun seorang kepada nabi-nabi atau rasul-rasul, Rusulun. Rusulun ni jamak. Maknanya ramai rasul, bukan seorang. Kalau Rasulun itu seorang. Kalau Rusulun itu jamak. Nabi-nabi. Jadi sila buat perhatian ini terbalik pula. Kalau yang atas tadi rajulun, rijalun. Tapi bila rasul pula rusulun. Rajulun seorang, rijalun banyak. Yang ini pula rasulun seorang, rusulun banyak. Itu jamak taksir namanya. Taksir lil akil. Begitu juga dengan perkataan ustaz. Ustaz seorang ustaz. Tapi kalau banyak ustaz, asatizah. Asatizah. Ini maknanya ustaz-ustaz lah. Kalau ustaz saja seorang ustaz. Kalau asatizah maknanya banyak ustaz. Ia adalah jamak taksir lil akil. Dan ghaniyun. Ghaniyun ni maknanya orang kaya. Tapi kalau kita sebut ghaniyun seorang. Tapi kalau ramai orang kaya, aghniya'u. Aghniya'u. Itu adalah orang-orang kaya. Ini di antara contoh jamak lil akil. Jamak taksir lil akil. Dia tidak ikut peraturan. Kalau ikut peraturan, ghaniyun maknanya seorang laki-laki kaya. Kalau dua, ghaniyani. Kalau banyak, ghaniyun. Tidak. Tak betul. Dia tak ikut kaedah seperti itu. Sebab itu kita panggil dia jamak taksir. Tapi jamak taksir lil akil. Untuk benda-benda yang berakal. Dan lagi satu jamak taksir li ghairil akil. Li ghairil akil maknanya yang tak ada otak.
Macam binatang, pokok, benda dan sebagainya, tak ada otak, tak ada fikiran. Apabila tak ada fikiran, kita gunakan jamak taksir li ghairil akil. Maknanya yang tidak ada akal. Contoh macam buku lah. Buku kitabun. Kalau banyak, kutubun. Kitabun satu buku, kita kalau banyak, kutubun. Ini jamak ghairil akil. Yang tidak ada akal. Kalau kolam, kolamun. Kalau banyak kolam, aklamun. Kena hafal. tak ada cara lain, kena hafal lah. Kena sebut selalu, jadi baguslah kita ingat. Dan babun. Babun tu pintu. Tapi kalau banyak pintu, abwab. Abwabun. Maknanya banyak pintu. Itu di antara contoh-contoh taksir li ghairil akil. Yang tidak ada otak lah. Banyak lagi, bukan hanya ini. Ini hanya sebahagian daripada yang ditunjukkan di sini. Sini ada catatan. Dia kata jamak muzakkar salim hanya untuk isim muzakkar sahaja. Manakala jamak muannas salim hanya untuk jamak untuk muannas saja. Muannas itu maknanya wanita, perempuan. Ataupun istilah dia betina. Jantan, betina. Laki-laki, perempuan. Jadi kalau jamak muzakkar salim maknanya untuk lelaki saja. Jamak muannas salim maknanya untuk muannas saja. Asalnya nama benda mati. Asalnya nama benda mati. Jamaknya adalah jamak taksir. Akan tetapi untuk nama benda-benda yang mengandungi huruf termarbutah adalah muannas. Jadi di antara tanda-tanda ataupun muannas adalah ada tamarbutah. Biasa diubah kepada jamak muannas salim. Contoh macam sajaratun. Sajaratun ni maknanya pohon kayu lah. Sebatang pohon kayu. Kalau banyak pohonnya, sajaratun. Sajaratun. Jadi daripada sajaratun, maknanya sebatang pokok kayu. Kalau banyak pokok kayu, maknanya sajaratun. Kalau sekiranya bakarah, bakaratun, maknanya satu ekor binatang lah, satu ekor lembu lah. Kalau banyak, ada dia punya cara dia adalah tambah alif ta. Begitu juga asalnya isim muzakkar, jamaknya adalah jamak muzakkar salim. Tetapi ada berapa isim muzakkar yang jamaknya jamak taksir. Sebagai contoh, talibun. Talibun ni pelajar laki-laki. Tapi apabila dia jamakkan, dia tidak pula talibuna, tak. Tetapi tulabun. Tulabun tu adalah ramai pelajar-pelajar lelaki. Begitu dengan perkataan amilun. Amilun ni maknanya pekerja. Amil. Pekerja. Pekerja satu. Kalau banyak, umalun. Umalun. Pekerja. Yang ini seorang pekerja laki-laki. Yang ini ramai pekerja lelaki. Jadi, umalun. Umalun ini adalah jamak taksir. Yang sepatutnya jamak muzakkar. Tetapi dalam hal ini, amilun tidak digunakan jamak muzakkar salim, tapi digunakan jamak taksir, iaitu umalun. Sejauh ini okey? Ada perbincangan sehingga ke poin ini? Semua clear? Clear, Ustaz. Clear, kita teruskan. Jadi, adakah rumus perubahan dari bentuk mufrad ke tasniyah dan juga jamak? Bagaimana kita nak buat perubahan daripada mufrad satu kepada tasniyah dua dan jamak? Bentuk perubahan daripada mufrad ke tasniyah dan jamak, muzakkar salim dan jamak muannas salim adalah perubahan yang mengikut rumus tertentu. Dia ada rumusnya,
iaitu tambah alif nun bagi bawah dan tambah wa nun bagi atas dan sebagainya, ataupun tambah alif ta. Adapun jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Dia tak ada peraturan lah. Agar mudah memahami, biasa dilihat atas rumus perubahan daripada mufrad. Jadi satu, rumus tasniyah, iaitu rumus jamak ketika dua. Rumus mufrad ke tasniyah ada dua. Satu, mufrad campur alif nun yang kita bincang tadi. Itu dalam bentuk rafa', dalam bentuk di marfu'. Ataupun tambah ya nun, itu dalam bentuk nasab dan jar. Kalau mansub dan jar, kita tambah ya nun bagi bawah. Kalau marfu' dan ujungnya bagi dhamma, maka kita tambah alif nun bagi bawah. Itu untuk tasniyah, untuk dua. Manakala untuk jamak muzakkar salim, kita tambah wa nun. Jamak mufrad satu tambah wa nun bagi atas. Nun bagi atas. Itu menunjukkan keadaan rafa'. Rafa' ataupun marfu'. Dalam keadaan marfu'. Kemudian kita tambah dengan ya nun bagi atas untuk nasab dan juga jar. Kalau ujungnya bagi atas ataupun ujungnya bagi bawah, maka kita tambah dengan ya nun. Mufrad tambah ya nun. Itu dia punya sifir dia ataupun kaedah dia. Iaitu tambah alif nun, kemudian tambah ya nun. Manakala jamak muannas salim, tambah alif ta. Atun. Jamak mufrad ke jamak muannas salim, tambah alif ta. Alif ta. Kalau perkataan asalnya adalah mu'minatun, jadi kita tambah alif, kemudian ta marbutah itu tukar kepada ta yang terbuka. Alif ta. Jadi kita dapat jamak muannas salim. Jadi agar lebih mudah untuk memahami, mari kita terapkan rumus di atas kepada beberapa perkataan pada tabel berikutnya. Tabel ini. Nombor satu, muslim, muslimun. Ini mufrad. Muslimun ini adalah mufrad. Kalau dua, muslimani. Muslimani tambah alif nun. Maknanya dua lelaki. Kalau jamak muzakkar salim, tambah wa nun. Jadi muslimuna. Yang ini dalam keadaan dia marfu'. Marfu' tambah alif nun dan wa nun. Ketika dia marfu'. Tapi kalau dia mansub dan juga jar ataupun kasrah, maka kita tambah ya nun. Jadi muslimai ini dengan muslimai ni. Ya ini kalau dua muslimai ni, kalau banyak muslimai na, muslimina. Kalau dua muslimai ni, nun bagi bawah. Kalau jamak muslimina, nun bagi atas, min bagi bawah. Yang ini min bagi atas, nun bagi bawah. Jadi muslimai ini dua orang laki-laki. Kalau ramai orang laki-laki dalam keadaan jar ataupun mansub, muslimina. Yang ini pun kena mahirlah. Itu tambah ya nun bagi atas. Min jadi bagi bawah, min dia kedua bagi atas. Nunnya bagi bawah. Itulah beza antara dua dengan jamak. Jadi muslimina banyak, muslimah ini dua. Kalau muslimuna itu dalam keadaan marfu' ataupun muslimani dalam keadaan marfu' dua, dalam jamak banyak, muslimuna dalam keadaan dia marfu' jamak muzakkar salim. Itu untuk laki-laki. Manakala untuk perempuan, muslimatun. Muslimatun ni seorang perempuan yang mukmin, yang Islam. Jadi bagi dia adalah muslimatun. Ada
lepas min ada term marbutah. Tetapi apabila dua, muslimatani kita campurkan saja tambah dengan alif nun bagi bawah. Apabila dia dua dalam keadaan marfu'. Dalam keadaan dia mansuh ataupun jar, dia tambah ya nun. Macam tadilah. Jadi muslimatani, dua orang muslim perempuan. Dan kalau dua perempuan yang muslim dalam keadaan mansuh ataupun jar, muslimataini. Muslimataini ya nun. Jadi mana ada kaedah lah. Kemudian kalau jamak salim, perempuan tak ada jamak salim lah. Jamak muzakkar salim tak ada, dia ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia adalah muslimatun. Iaitu daripada perkataan muslimatun tadi, kita tambah alif antara min dengan ta, kemudian ta tu buka. Jangan ta marbutah tapi ta tu terbuka. Jadi kita dapat muslimatun. Tambah alif, kemudian ta yang tertutup ni tadi kita buka. Jadi kita dapat muslimatun. Itu dalam keadaan dia marfu'. Tapi kalau dia dalam keadaan mansub, dia ta ni berbaris bawah. Ta ni hanya berbaris bawah. Sama ada dia ni adalah mansub ataupun jar, dia berbaris bawah, iaitu muslimatin. Tak ada muslimatan. Tak akan jumpa perkataan yang muslimatan, tak ada. Kerana muslimatun ni tidak boleh menerima baris atas. Jadi dia hanya boleh baris bawah ataupun baris dhammah. Baris dhammah boleh, baris bawah boleh, tapi tak boleh baris atas. Jadi kalau dia mansub pun baris bawah, kalau dia jar pun baris bawah. Jadi muslimatin. Kalau dia muslimatun, kalau dia dalam marfu', kalau dalam baris mansub dan jar, muslimatin. Jadi macam mana kita nak kenal muslimatin tu untuk marfu' ataupun untuk mansub ataupun untuk jar, tergantung pada ayat sebelumnya. Tunjukkan ayat sebelumnya yang dapat memberikan jawapan sama ada itu mansub ataupun dia jar. Okay. Nombor 3. Kitabun. Kitabun ni adalah benda yang tak ada akal. Apabila dua, kita kata kitabani. Masih lagi ikut. Dua masih lagi ikut dia punya kaedah. Tambah alif nun. Kemudian, ini dalam keadaan marfu'. Dalam keadaan dia mansub ataupun jar, kitabaini. Kitabaini. Jadi itu dalam keadaan mansub dan juga ataupun jar yang bawah ni. Jadi dia masih lagi ikut aturan. Tambah alif nun, tambah ya nun. Tetapi apabila jamak taksir, dia jadi daripada kitabun jadi kutubun. Kutubun ini dia dalam keadaan marfu'. Sebab baris hujungnya baris dhammah. Marfu' lah dia. Kutubun. Bagaimana kalau dia dalam keadaan berbaris bawah dan juga baris atas? Jadi kalau baris bawah, kutuban. Kalau baris bawah, kutubin. Jadi dengan baris atas, baris bawah menentukan dia mansub ataupun dia jar. Tidak yang tadi kita gunakan wanun yanun. Jamak muzakkar salim apabila dia mansub, dia mansubkan dengan wanun. Apabila dia marfu', dia marfu' dengan wanun. Apabila dia mansub, kita mansub dan jarkan dengan yanun. Itu jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Tetapi jamak taksir, kalau dia mansub, kalau dia marfu', marfu' lah. Kitabun. Kalau dia mansub, kitaban. Kalau dia bawah, baris bawah, kitabin. Jadi kita ikut baris dia. Okey? Yang itu pulang kepada baris dia. Dia tak ada macam jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim tambah yanun tambah wanun. Kemudian yang keempat qalamun. Qalamun kalau dua qalamani.
masih lagi ikut dia punya peraturan. Ataupun qalamaini dalam keadaan mansuh dan juga jar. Tetapi apabila dia tukar kepada jamak taksir, jadi daripada qalamun jadi aqlamun. Aqlamun dalam keadaan marfu', kalau dalam keadaan mansuh aqlaman. Dalam mansuh, kalau dia jar aqlamin. Jadi baris dia mengikut barislah, baris. Kalau mansuh lah. Kalau jar lah. Kalau marfu' lah. Tidak dengan yanun ataupun dengan wadun. Jadi yang ini sebagai contoh yang kita kena familiar betul-betul. Kalau tidak, kita tak dapat makna dia yang tepat. Jadi ini adalah sampel kepada jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. InsyaAllah saya rasa dia terang. Kalau ada perbincangan, silakan. Ada apa-apa perkara berbangkit dengan jadual ni? Tak ada. Kalau tak ada, okey. Di sini ada keterangan. Dia kata contoh 1 dan 2 yang ini. 1 dan 2 hendak membandingkan perbezaan perubahan antara muzakkar dengan muannas, antara lelaki dan perempuan. Contoh 1 ni merupakan jamak muzakkar sehingga tidak didapati dalam bentuk muannas salimnya. Contoh 2 merupakan bentuk muannas sehingga tidak ada jamak muzakkar salimnya. Jadi pada contoh 1 ni adalah jamak muzakkar salim. Muannas tak masuk di sini. Yang bawah ni jamak muannas salim. Muzakkar tak masuk di sini. Itu maksud dia. Manakala pada contoh 3 dan 4, kita membandingkan tentang kedua jenis perubahan dari kata benda yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan. Dengan kata lainnya, tak teratur. Jadi contoh 4 ni, dia tidak mengikut peraturan lah. Kalau 2 tambah linun, yanun, kalau jamak wanun dengan yanun, tidak. Ini dia tak ikut peraturan. Yang mana yang ini kita kena hafal. Kalau tak nak hafal, boleh juga kita pelajari dia punya pola dia. Jadi pola dia sebetulnya jamak taksir ni juga mempunyai pola. Dia ada juga dia punya kaedah dia. Akan tetapi ada 27 kaedah. Ada 27 pola. Berbeza hingga bagi kita lebih mudah untuk membuka kamus daripada menghafal pola jamak taksir. Jamak taksir ni ada pola dia. Tapi banyak sangat pola dia, kita tak tahu mana satu. Jadi daripada kita menghafal pola dia tu, lebih baiklah kita tengok kamus. Ini kata pengarang ni lah. Jadi tetapi dia ada pola dia. Bukan tak ada pola. Okey. Okey, isim berdasarkan jenis isim muzakkar dengan isim muannas. Dalam bahasa Arab dikenal pembahagian kata berdasarkan jenis seperti kata lelaki maskulin dan juga wanita feminin, baik untuk manusia maupun untuk benda. Perbahasan ini termasuklah perbahasan yang sangat penting kerana selalu dijadikan persyaratan di dalam membuat ayat bahasa Arab. Isim berdasarkan jenis ini ada 2. Isim berdasarkan jenis, iaitu muzakkar dan muannas. Isim muzakkar secara bahasanya adalah laki-laki. Secara istilahnya adalah isim muzakkar, yakni istilah ataupun terminologi untuk kata-kata yang masuk di dalam jenis lelaki. Bukan orang lelaki saja. Perkataan lain pun masuk dalam jenis lelaki, maka dianggap isim lelaki ataupun isim muzakkar. Semua nama manusia untuk laki-laki dan benda yang tidak mengandung huruf ta marbutah termasuk isim muzakkar. Jadi generalnya apabila satu-satu perkataan itu tak ada ta marbutah di ujungnya, maka dia adalah muzakkar.
Itu sebagai apa, sebagai general dia, tapi tak semua macam itulah. Contohnya nama orang Ahmadu, Zaidun, Yusufu, Nuhun. Tengok dia ambil contoh ni. Yang pertama Ahmadun. Ahmadun ni tak boleh disabdukan atau tak boleh ditanwinkan. Manakala Zaidun boleh tanwin. Yusuf pula tak boleh tanwin. Patutnya dia tak ada alif lam, tanwin lah. Tapi sini tidak. Seperti Ahmad. Ahmad ni tak ada tanwin, tak boleh tanwin. Zaidun boleh tanwin. Kemudian Nuhun boleh tanwin. Dia adalah lelaki. Ini semua adalah lelaki. Yusuf ni tak boleh tanwin kerana Yusuf bukan kata Arab. Ahmadu ni ini adalah wazan fa'il. Wazan fa'il Ahmadu. Contohnya fa'ala, af'ala. Fa'ala, af'ala. Hamada. Hamada maknanya terpuji. Ahmada. Telah terpuji. Telah ataupun telah memuji. Jadi Hamada ni nama orang. Tetapi dia kebetulan dengan wazan tambah alif jadi Ahmada. Daripada perkataan fa'il, kalau kita tambah alif jadi Hamada. Hamada maknanya terpuji ataupun telah terpuji. Bila kita tambah huruf, kan kita bahasa Arab ada tambah huruf, tambah satu huruf hamzah. Jadi Ahmada. Jadi Ahmada ni adalah sama dengan ejaan Ahmad. Oleh kerana itu, perkataan Ahmad tak ada tanwin. Begitu juga perkataan Yusuf tak ada tanwin. Tak boleh bertanwin. Ahmad pun tak boleh bertanwin, Yusuf pun tak boleh bertanwin. Yang bolehnya Zaidun. Zaidun boleh tanwin. Nuhun boleh tanwin. Okey. Itu contoh termarbutah. Mengandungi termarbutah maknanya kalau tak ada termarbutah maknanya muzakkar itu. Sebagai contoh yang inilah. Kemudian nama benda, buku, pen, pakaian, baju dan semua benda yang tidak mengandungi huruf ta marbutah, maka dia adalah lelaki, muzakkar. Kitabun. Kitabun pun kalau walaupun tak ada tanda apa-apa pada kitab tu, tapi dia adalah muzakkar. Kitabun, muzakkar. Ataupun qalamun, tak ada tanda dia perempuan, tapi dia dianggap sebagai laki-laki. Begitu juga macam saubun. Tak ada tanda apa-apa dia ni laki-laki, tapi dia dianggap sebagai laki-laki. Jadi semua benda yang tidak mengandungi huruf ta marbutah, maka dianggap sebagai muzakkar. Okey. Muannas pula. Muannas secara bahasanya adalah untuk wanita. Jadi isim muannas adalah istilah untuk isim yang termasuk ke dalam jenis wanita. Semua nama wanita dan isim-isim yang mengandungi huruf ta marbutah adalah isim muannas. Jadi semua nama wanita dan isim-isim yang mengandungi huruf ta marbutah adalah muannas. Nama isim nama apa? Nama perempuan. Nama wanita. Fatimatu, Hadijatu, Aisyatu, dan semua nama-nama wanita adalah wanita. Apalagi ada ta marbutah hujungnya. Begitu juga nama sekolah, madrasatu, sekolah. Dan jami'atu adalah universiti, dan mirwahatu jadi adalah kipas angin. Jadi semua benda-benda yang mengandungi ta marbutah adalah dianggap sebagai muannas. Tanda marbutah, tanda muannas ya, ta marbutah. Selain kata yang mengandungi ta marbutah, ada juga kata-kata yang tidak mengandungi ta marbutah.
akan tetapi dia dianggap sebagai muannas. Apa dia? Nama benda-benda yang tak ada ta marbuta hujungnya tapi dia adalah muannas. Sebagai contoh, nama anggota tubuh yang berpasangan. Yang berpasangan seperti apa? Mata, ainun. Walaupun tak ada ta marbuta, ainun, tapi dia dianggap sebagai muannas. Ainun, uzunun yang berpasangan. Yadun yang berpasangan. Tak ada ta marbuta, tapi dia muannas. Sebab dia nama anggota yang berpasangan. Kemudian nama langit, ardun. Ardun tak ada ta marbuta, tapi dia adalah muannas. Bumi, tadi langit tadi. Bumi, bumi sebagai contoh benda-benda nama di langit. Nama benda-benda di langit seperti bumi, ardun. Kemudian samsun, matahari. Itu semua benda-benda di langit yang dianggap sebagai muannas. Hal semacam ini memang sering kali terjadi dalam bahasa Arab. Sampai ada ungkapan di dalam setiap kaedah selalu ada pengecualian. Kerana itu penting untuk mempelajari bahasa Arab atau bimbingan guru yang memahami hal semacam ini. Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Okey, setakat ini ada apa-apa perbincangan? Muannas dan muzakkar? Ustaz, saya nak tanya yang Ya. nama pertama tadi, yang Ahmadu ni. Ya. Cuba tengok balik yang slide yang tadi. Nama yang pertama. Kan. Ni. Ya. Saya nak tanya, apakah di sini Ahmadu dan Zaidun itu? Jadi kalau sekiranya dia nama orang Arab, dia boleh berbaris tanwin. Ya. Tapi kalau yang tak boleh berbaris tanwin ataupun selain pada itu, maknanya dia bukan nama Arab. Bolehkah kita ambil kesimpulan di situ? Macam Nuhun tu, dia boleh sebab dia nama Arab. Ya, betul. Dia nama tanwin. Ya, Macam Ahmadu tu tak boleh sebab dia bukan. Begitu boleh dia buat kesimpulan? Boleh, betul. Memang gitu. Nanti kita akan sampai kepada yang dipanggil nama-nama yang tak boleh di Ghairu munsharif. Ya, betul. Jadi ada disebutkan nama-nama yang tak boleh diberikan tanwin, tak boleh diberikan dari bawah dan sebagainya. Ada akan kita sampailah, tapi belum sampai lagi. Di antaranya termasuklah nama Yusuf. Kenapa nama Yusuf ni tidak ditanwinkan walaupun dia dalam keadaan tak ada alif lam? Kerana dia adalah nama bukan Arab. Itu sebab dia. Nanti kita akan jumpalah. Kemudian Ahmad ni pula bukan kira nama Arab. Ahmad ni bukan nama Arab, bukan. Tapi dia sama dengan wazan tiga huruf, iaitu 3 huruf Hamadah, kemudian kita tambah satu depannya Hamzah. Jadi bertambah depannya Hamzah jadi Ahmadu. Ahmadu tu sama wazan dengan Ahmad ni. Ahmadah ni hijaan kepada nama Ahmad. Kemudian Ahmadu yang kita tambah satu huruf tadi jadi Ahmadu, jadi mengelirukan. Jadi keliru. Untuk mengelakkan daripada keliru, dia tak bagilah tanwin. Sebab kalau Ahmadu tu adalah makna dia adalah Hamadah makna muji, kalau Ahmadu maknanya memuji. Jadi kalau sekiranya dia bubuh ni tanwin, itu dia sudah jadi nama isim. Jadi mengelirukan. Oleh kerana mengelirukan wazan-wazan yang sama dengan wazan dalam fa'il tidak dibubuhkan dia punya tanwin supaya tidak keliru. Itu sebabnya. Tetapi untuk Yusuf ni kita akan jumpa panjang dia punya pembahasan dia. Kenapa apa dia perkataan-perkataan yang tak boleh dibagi bawahkan, tak boleh ditanwinkan,
dan sebagainya. Kita akan jumpa bila sampai dia punya bahagiannya, iaitu ghairul mansukh. Tapi kita belum jumpa lagi, kita baru peringkat ini. Baik Ustaz. Terima kasih. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita teruskan dengan 143 kan. Tadi kita pergi satu ayat ini. Sekarang ni 143. Ditinjau dari segi keumuman dan pengususan, iaitu isim makrifah dan isim nakirah. Tadi isim dari segi jumlah 1, 2, 3. Ini isim dari segi makrifah dan isim nakirah. Isim makrifah tu khusus, isim nakirah tu adalah umum. Jadi kata makrifah, istilah makrifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Makna objeknya dah diketahui. Makrifah telah diketahui. Sebaliknya kata umum ataupun isim nakirah adalah kata yang objeknya tidak ditentukan. Artinya mencakupi semua kriteria yang masuk di dalam cukupan pembicaraan. Misalnya kita tengok ayat ini. Haza kitabun. Haza kitabun bermakna ini adalah sebuah buku. Haza ini kitabun, sebuah buku. Jadi kitabun tu dengan tanwin di ujungnya, maka dia adalah nakirah. Jadi ini adalah sebuah buku. Jadi maksud dia adalah ini sebuah buku. Itu saja maksud dia. Ini sebuah buku. Nakirah. Buku apa? Tak kisahlah. Ini sebuah buku. Sebab dia baris tanwin ujungnya. Kitabun. Jadi apabila kitabun ini sebuah buku. Buku apa? Tak kisahlah buku apa pun. Dia hanya sebuah buku. Tidak ditentukan. Maknanya umum. Maka buku yang dalam kalimat ini masih umum. Kerana tidak jelas apakah buku ini buku matematik ke, buku bahasa Arab ke, ataupun milik siapa ke. Jadi berbeza dengan haza kitabu Arabiyah. Ini sudah khusus. Ini kitab apa? Kitab bahasa Arab. Maknanya haza ini tanda tunjuk yang dekat. Haza maknanya tanda tunjuk yang dekat. Kitabu Arabiyah. Kitabu Arabiyah ini adalah mudhafun ilaihi. Maknanya kita telah sandarkan kepada bahasa Arab. Ini kitab apa? Sandarkan bahasa Arab, maknanya kitab bahasa Arab. Jadi maknanya kitab ini kepunyaan bahasa Arab. Ataupun kitab ini sifatnya bahasa Arab. Jadi oleh kerana ada bahasa Arab tu, maka dia sudah jadi khusus. Haza kitabu Arabiyah. Jadi tak bolehlah ba ni ditanwinkan. Sebab dia dah jadi khusus. Khusus di mana? Khusus kepada kitab bahasa Arab. Kalau yang atas tadi tanwin, kitab saja boleh jadi kitab bahasa Arab, boleh jadi kitab matematik, boleh kata kitab apa. Jadi tak kisahlah, kitab lah. Tapi yang ini bukan kitab matematik, bukan kitab matematik, bukan kitab tafsir dan sebagainya. Ini adalah kitab Arabiyah. Jadi maknanya kitab ini disandarkan kepada Arabiyah. Jadi dia sudah menjadi khusus. Itu yang dimaksudkan khusus. Di sini pula haza kitabu Zaidin. Zaidin. Jadi ini adalah buku Zaid. Buku Zaid dia sudah menjadi khusus. Ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab Zaid, kitab kepunyaan Zaid. Jadi mudhafun ilaihi. Jadi mudhafun ilaihi, kita kena ingat bahawa dia mesti berbaris bawah. Macam ini tadi, kitabun arabiyati. Ribati. Ini mudhaf. Ini kita panggil mudhaf dan ini mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi mesti baris bawah. Itu dia punya kaedah dia. Macam ini juga kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin maknanya kitab ini kepunyaan Zaidin. Zaidin jadi mudhafun ilaih.
mudhafun ilaih mesti berbaris bawah. Kitabu Zaidin. Jadi kitab ini kepunyaan Zaid. Jadi kita panggil dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi di antara larangan dia adalah dia sebagai mudhaf dia tak boleh ada tanwin. Tak bolehlah kitabun arabiyatin. Tak boleh. Alah, kitabun tak boleh baca kitabun Zaidin, tak boleh. Jadi kena satu saja. Kena seolah-olah macam alif lam di sini. Ada alif lam. Jadi kitabu, tidak kitabun sebab dia dah khusus. Belum khusus maknanya ada alif lam. Tetapi alif lam ni kita buang kerana dia ada mudhaf. Ada mudhafun ilaih. Sebab itu kita buang alif lam. Patutnya sini ada Al-Kitabul Al-Arabiyah. Itu sebut bukannya kitab kepunyaan Arabiyah. Tidak. Itu tidak sandar. Kalau sandar tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Jadi ini mudhafun ilaih. Kalau mudhaf, dia tak boleh syaratnya ada alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Sebab itulah kitabun ni tak ada tanwin. Sebab dia sudah menjadi khusus. Jadi kitabu Arabiyati. Yang ini kitabu Zaidin. Zaid ni bagi bawah. Dua. Bagi bawah dan juga dua sebab tak ada al. Kalau ada al, bagi satu. Okey. Maka contoh di sini termasuklah kata khusus kerana telah ditentukan objeknya. Contohnya yang pertama, telah ditentukan jenis dan contoh kedua telah ditentukan pemilikannya. Jadi yang pertama ditentukanlah kitab Arabiyah. Yang kedua ditentukan pemilikannya. Pemiliknya adalah Zaid. Lalu bagaimana kita mengetahui satu isim itu makrifah ataupun nakirah? Isim makrifah dalam bahasa Arab ada 6. Isim makrifah ada 6 kategori. Ada 6 ya, 6 ni lah. 6 golongan lah. Golongan yang pertama dhamir. Asal dhamir je isim makrifah lah itu. Bukannya nakirah. Asal dhamir. Dhamir mesti makrifah. Seluruh dhamir jumlahnya adalah 14 termasuk isim makrifah. 14 dhamir tersebut adalah ini tentu anda mahir ni. Nak baca boleh, tak baca tak apalah ni. Tapi tak apalah, kita bacalah. Huwa. Apa makna huwa? Dia lelaki. Huma dua orang lelaki. Hum mereka ramai. Dia seorang perempuan. Huma dua orang wanita. Hunna mereka ramai. Di sini ada huma dua-dua tapi sama. Huma dua laki-laki dengan huma dua perempuan jadi sama. Jadi daripada 14 tinggal 12 lah. Sebab ada dua yang sama. Kemudian anta, antuma, antum. Ini semua adalah nama-nama yang makrifah. Bukannya nakirah, makrifah. Anta maknanya kamu seorang, antuma kamu berdua, antum kamu ramai. Kemudian anti kamu perempuan, antuma kamu perempuan berdua, antunna kamu ramai. Jamak ramai. Jadi sini pula dua pula sama. Antuma dengan antuma laki-laki sama. Antuma dengan antuma perempuan sama. Jadi tadi antum sama. Tadi huma sama huma. Lepas itu antuma sama antuma, laki-laki dan perempuan sama. Jadi daripada 14 hingga 12 lah. Kemudian akhir sekali ana dan saya, ana dan nahnu. Ana, saya maknanya nama yang makrifah. Nahnu, kami pun nama makrifah. Jadi maknanya semuanya dhamir adalah makrifah, bukan nakir. Okey.
Domir termasuk makrifah kerana ketika kita menggunakan domir, maka orang yang menjadi objeknya dalam keadaan itu telah pun ditentukan. Okey, nombor 2. Nama makrifah. Nama alam, isim alam. Isim orang, nama orang. Isim alam ni maknanya nama orang. Semua bentuk penamaan baik orang ataupun nama tempat termasuklah makrifah. Contohnya Zaid, Zaidun. Zaidun dia makrifah. Walaupun di sini Zaidun ada bagi dhammah, bagi dhammatai, tapi dia adalah nama orang. Apabila nama orang dikategorikan sebagai nama isim makrifah. Kemudian Ahmadu. Ahmadu ni adalah nama makrifah. Aisyatu. Siap. Kemudian Makkah. Makkah. Ini tak Makkah dengan Asia atau nama perempuan ni tak boleh ditanwinkan. Makkatu. Tak boleh Makkatun. Dia nama yang tak boleh ditanwinkan. Aisyah. Mana-mana nama perempuan yang termarbutah hujungnya tak boleh ditanwinkan. Maknanya dia makrifah lah. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia punya ejaan uzunnya begitu jugalah. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah ni adalah makrifah. Dia bukan nakirah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal di dalam bahasa kita seperti itu dan ini. Itu, ini, tunjuklah tu. Dalam bahasa Arab nama apa isim makrifah, isim isyarah ni ada 6. 6. Bukan 6. 9. Okey. Nombor 1, kalau kita tunjuk benda yang muzakkar. Kita tunjuk dekat. Dekat. Yang benda tu dekat dengan kita. Jadi kita kenakan haza. Tetapi kalau jauh bukan haza. Kalau jauh kan kita gunakan tilka yang di bawah ni. Haza ni kita tunjuk kepada benda muzakkar yang dekat. Muzakkar, benda tu bentuk muzakkar dekat dengan kita. Haza. Itu kalau 1, kalau 2 benda tu, katalah buku. Kitabun. Haza kitabun. Jadi apabila ada haza, bermakna dia sudah menjadi kata makrifah. Maknanya sudah tahu. Kemudian kalau 2, hazani. Kalau banyak, haulai. Jadi ini kata tunjuk kepada benda-benda yang muzakkar. Iaitu kalau 1 haza, kalau 2 hazani, kalau banyak benda tu haulai. Kemudian kalau pada muannas, muannas yang dekat hazihi. Sebab tu Quran ada masa gunakan haza, ada masa hazihi. Jadi ini hazihi ini adalah tunjuk benda yang dekat tetapi muannas. Kalau muzakkar haza. Muannas haza ini hazihi. Hazihi ini maknanya kita tunjuk benda tu benda yang muannas. Yang dekat dengan kita. Kalau 2 hatani. Kalau jamak haulai sama dengan yang tadi. Yang muzakkar. Jadi muzakkar kalau banyak samalah dia punya kata tunjuknya haulai. Haulai ini boleh muzakkar, boleh muannas. Kemudian kata benda yang jauh muzakkar. Zalika. Zalika itu adalah benda yang satu. Tunjuk tapi benda tu jauh. Kemudian kalau 2 benda tu zanika. Kalau banyak ulaika. Ini jarang kita jumpa lah. Zanika ni jarang kita jumpa dalam Quran, tapi ulaika ni banyak kita jumpa. Jadi ulaika ni sama dengan haula, tapi haula ni dekat, ulaika ni
benda itu jauh. Benda muzakkar tetapi jauh. Ulaika. Kalau muzakkar tapi dekat, haula. Boleh? Boleh. Kena hafaz. Kalau sekiranya jauh juga untuk muannas, benda itu muannas. Tilka. Tilka. Itu kita tunjuk benda yang jauh dan benda itu ada satu dan jauh. Jadi gunakan tilka. Benda itu muannas. Kalau muannas kita guna tilka. Kalau muzakkar kita gunakan hadza. Okey. Jadi tilka satu, tanika dua, laika jamak. Jadi tanika ni jarang, tak ada. Rasa tak ada ke dalam Quran? Ada ke? Adakah Allah menggunakan tanika? Rasa tak ada. Rasanya tak ada. Tak pernah jumpa dalam Quran. Banyak. Zalika, ulaika, tilka, itu banyak. Jadi apabila disebut tilka, kita tahulah bahawa benda itu adalah muannas dan benda itu jauh. Ataupun ulaika. Ulaika itu banyak. Muannas. Jadi jauh. Dia punya tempatnya jauh. Okey. Yang ini payah you nak ingatnya ni. Ini ya. Haza, hazihi, zalika, dan tilka. Itu kalau satu. Kalau dua, kalau banyak, dua tak banyak guna. Kalau jamak, ulaika. Ulaika, ini pun ulaika. Kalau sikit ini dekat, haula. Haula. Okay? Ustaz, Ya. Yang kita katakan jauh dekat ni, Ya. maknanya kalau yang jauh tu kita katakan, kalau bahasa Melayu kita katakan perkataan itu. Ya. Kalau yang dekat tu kita katakan ini. Ya. Betul kan? Ya, ya. Betul, betul. Lagi? Ada apa-apa lagi? Melayu ada itu dan ini je lah. Tapi kalau dua lain. Tiga dah tak ada perkataan dah. Kalau dua benda tu dekat. Dua tak ada. Jamak ada, mereka ada panggil. Mereka itu, mereka ini. Itu kalau yang ada akal, kalau tak ada akal. Ada lain pula. Kan bahasa kita tak lengkap. Jadi payahlah kita nak translate mengikut apa namanya, mengikut word by word ni. Okey. Ada apa lagi soalan? Okay, Ustaz, tak apa. Bolehlah. Jadi, yalah, yang ini tak ada cara lain lah. Melainkan kita jumpa lah. Baru kita boleh ingat. Tidak, lupa juga. Jadi kita pun di sini dulu insyaAllah. Okey, muka surat berapa Ustaz? Ya. Muka surat berapa ni? Tak salah. Kanan ni. Muka surat 32. 32, okey. 32 nombor next nombor 4. Isim yang dilekati dengan alif lam. Alif lam. Okey, terima kasih. Okey. Tak ada soalan dah. Tak ada perbincangan. Tak ada lah Ustaz. Okey, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Kami sentiasa muji-Mu dan kami sentiasa memohon pertolongan dan mohon keampunan-Mu, Ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu, Ya Allah, daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk, Ya Allah, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tidak ada orang yang boleh memberi tunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang Kau redai. Ya seterus itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ini ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. 31 Ustaz kan? Hari ini 29. Hari ini 29. Hari ini 26 kan? Ya. Hari ini Hari ini 26 Khamis. Khamis. Hari Ahad kelas kita Oh ya, 29 lah. 29 bulan hari Ahad. Okey. Next InsyaAllah. one. Thank you. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Afwan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah.